إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Ihsan Sabri yang tak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya dipahamkan tuan-tuan bersama dengan beliau membaca kitab Talbisul Iblis. Tapi pada pagi ini saya tak cadang nak baca kitab yang ada di depan tuan-tuan itu. Oleh kerana kebiasaan, biasanya bila saya bersama dengan tuan-tuan, kita akan baca beberapa ayat Quran dan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Pada pagi ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan bacakan beberapa ayat Quran dan hadis yang berkisarkan tentang bertaubat dan mengulangi dosa. Dia taubat, kemudian dia ulang. Dia buat dosa, dia taubat, kemudian dia ulang. Kita akan baca beberapa ayat Quran dan hadis, dan ada satu kisah yang berkaitan dengan tajuk yang kita sebutkan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Syura, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubah." Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menerima taubat hamba-hambanya. Apabila satu orang buat salah, dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat dia dengan syarat-syarat yang dia tepati dan dia patuhi. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jugalah yang memaafkan segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala beri peringatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita satu saranan. Allah kata, aku terima taubat tak kira macam mana pun, dan aku memaafkan segala kesalahan, dosa, silap dan salah. Apa jua kesalahan Allah ampun, dan Allah mengetahui apa yang kamu buat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah Hud. Allah Taala kata,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah Subhanahu wa taala menyebut, tuan-tuan, ayat ini berkisarkan cerita ketika mana Nabi Hud alaihi salam ajak kaum dia, kaum 'Ad, untuk kembali kepada Allah. Kita tahu kaum 'Ad satu kaum yang Allah beri kepada dia kehebatan, kekuatan, segala-galanya Allah beri kepada dia, tidak pernah Allah bagi kepada bangsa-bangsa sebelum daripada mereka. Hebat sungguh mereka. Bila Nabi Hud alaihi salam ajak mereka beriman kepada Allah, kembali kepada Allah, ingatlah segala-galanya kepada Allah, maka Nabi Hud kata kepada kaum dia, ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, summa tubu ilaih, selepas kamu minta ampun, kamu bertaubatlah kepada Allah. Kerana apa? Kerana bila kamu bertaubat kepada Allah, kamu minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan hantar kepada kamu hujan yang lebat. Tuan-tuan, kaum 'Ad, kaum 'Ad iaitu kaum yang Allah utuskan kepada Nabi Hud alaihi salam, depa ni setelah depa diberi kekuatan, Allah tarik kepada mereka beberapa nikmat. Nikmat apa? Nikmat mereka ni boleh bercucuk tanam. Allah datangkan kemarau yang panjang kepada mereka. Kemarau panjang, tuan-tuan, sehingga kemarau panjang ni Nabi Hud pesan. Nabi Hud kata, mintalah ampun kepada Allah, minta taubat kepada Allah. Sebab dengan kamu bertaubat, Allah turun rahmat kepada kamu, Allah turun pengampunan kepada kamu, dengan Allah turunkan hujan. Dan Allah kata, Allah Subhanahu wa taala, wa yazidkum quwwatan, Allah akan tambah kepada kamu kekuatan, ila quwwatikum, ke atas kekuatan yang sedia ada dah. Kamu dah memang kuat, kamu dah memang besar, kamu dah memang hebat, kamu dah memang memiliki segala-galanya. Kamu minta ampun kepada Allah, berkat rahmat daripada Allah, Allah turunkan lagi kepada kamu nikmat-nikmat Allah. Wala tatawallaw mujrimin. Dan Allah Subhanahu wa taala sambung, kata Nabi Hud alaihi salam, apabila kamu dah minta ampun kepada Allah, jangan kamu membelakangi seruanku dengan melakukan dosa. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita sebut kata dosa, tuan-tuan, bila kita sebut juga berkaitan dengan taubat, biasanya akan ada orang yang akan, ataupun macam yang kita sebut, apa dia, tuan-tuan? Bila dia buat dosa, dia bertaubat. Dia buat dosa, tak kira dosa kecil, tak kira dosa besar, dia berasa nak bertaubat, dia bertaubat dengan penuh keinsafan, dengan penuh keazaman, dengan niat nak tinggalkan dosa yang dia buat tu. Tetapi bila nafsu, kadang-kadang dia menuruti nafsu, akhirnya menyebabkan dia lupa. Maka bila lupa, dia ulang pula, dia buat pula. Maka bila jadi macam tu, tuan-tuan, ada beberapa benda ataupun hadis daripada Nabi SAW yang mana kita akan sebut pada pagi ini, insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'abdan asaba zamban wa rubbama qala anzaba zamban faqala rabbi aznabtu, wa rubbama qala asabtu faghfir li, faqala rabbuhu i'lam 'abdi annahu rabbani
yaghfiru dzambaka wa ya'khudhu bi ghafartu li 'abdi. Kata Nabi SAW, hadis ni panjang, kita akan baca sikit-sikit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW sebut. Nabi kata, inna 'abdan asaba dzamban. Nabi kata ada satu orang hamba, dia ni buat dosa. Nabi kata dia ni buat dosa. Bila dia buat dosa, wa rubbama qala, bila dia buat dosa, selepas daripada dia buat dosa, dia angkat tangan, dia minta kepada Allah. Dia kata Rabbi aznabtu, dia kata wahai Tuhan, dia kata aku telah berdosa. Dia kata wahai Tuhan, aznabtu, dia kata aku ni dah buat dosa, dia kata. Faghfirli, dia kata wahai Tuhan, ampunkan dosa aku. Bila dia buat dosa banyak, selepas daripada tu dia berasa silap dengan dosa dia, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, faghfirli, ampunkan dosa aku. Faqala rabbuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada dia. Allah Ta'ala kata, adakah hamba-Ku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampunkan dan yang akan menyelesaikan segala dosa-dosa dia? Hamba yang minta kepada aku ni, tahu ke tak tahu, yang kata aku ni maha mengampunkan segala dosa? Dia tahu ke dia tak tahu ni, yang kata aku akan ampunkan segala dosa? Kemudian Allah Ta'ala sambung, ghafartu li 'abdi, ketahuilah bahawa sebenarnya aku telah mengampunkan segala dosa-dosa dia. Dia minta kepada aku, dia tak tahu ke yang kata aku ni maha menerima taubat, aku ni maha menerima segala kesalahan-kesalahan dia, menghapus dan memadamkan semua dosa-dosa dia. Oleh kerana kalau dia tak tahu, aku nak habaq bagi, aku dah ampun dah dosa-dosa dia. Kata Nabi SAW, summa makasa ma Allah. Kata Nabi SAW, tak lama lepas tu, dalam satu tempoh yang lama, masa dah berlalu. Dia tu buat dosa, kemudian bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Tak lama lepas tu, kira berlalu satu tempoh yang lama, summa asaba dzamban au adnaba dzamban. Tak lama lepas tu, kawan hak tadi ni, dia buat pula dosa, dia ulang pula dosa, dia melakukan pula kesalahan yang sama yang dia pernah buat dulu. Dia ulang balik. Yang kata manusia, dia ulang balik, dia buat balik. Selepas daripada tu, bila dia ulang, tuan-tuan, dia berasa silap, dia ingat balik, dia berasa silap, dia minta ampun kepada Allah. Dia kata, Rabbi aznabtu aw asabat akhar. Dia ulang balik, dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku buat dosa, aku buat silap, aku dah silap, aku pernah melakukan kesalahan. Faghfirhu, dia kata, ya Allah, mintalah supaya aku ni diampunkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, i'lam, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, i'lam abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi ghafartu dzamban ghafartu li 'abdi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak tahu ke dia memiliki Tuhan yang mengampunkan dosa-dosa dia dan menghukumkan dosa itu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengampunkan segala dosa-dosa dia. Berapa kali dah? 2 kali dah. 2 kali dah. Tadi kali pertama dia minta ampun kepada Allah. Allah kata kat dia, aku ni maha pengampun dosa. Dia tahu ke dia tak tahu, aku dah ampun dah dosa dia. Kali kedua, bila dia lupa, bila dia silap, dia ulang buat pula. Bila dia ulang buat pula, Allah Ta'ala ulang lagi. Allah Ta'ala kata, aku ni maha pengampun dosa, maha menghapuskan segala dosa. Dia tahu ke dia tak tahu, yang kata aku dah ampun dah dosa dia. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, summa makatha ma syaa.
Tak lama pula lepas tu, lama pula dalam satu tempoh yang lama, summa adhaba zaman. Dia buat pula, tuan-tuan. Ini yang kata manusia. Dia buat pula. Dia tak jauh daripada apa yang kita buat. Kita kadang-kadang bukan dosa yang kita buat tu bukan kita tak tahu. Kadang-kadang ada yang sengaja. Kadang-kadang ada yang memang lupa. Kadang-kadang memang serius. Dia dah bertaubat kepada Allah. Sungguh dengan penuh keazaman, dengan penuh keinsafan, dengan penuh rasa bertaubat, dia betul-betul dia tinggal. Tiba-tiba dengan dorongan kuat daripada nafsu, iman dia lemah waktu tu, ulang buat pula. Ulang buat pula. Kali ketiga kawan ni, dia buat pula. Bila dia buat pula, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan yang sama yang diulang kali pertama, kali kedua. Allah Ta'ala kata, ketahuilah, sesungguhnya kamu, dosa kamu, kesilapan kamu, kesalahan kamu, telah aku ampunkan. Ghafartu li'abdi thalasan. Aku ampunkan dosa kamu sebanyak 3 kali. Aku ampunkan dosa kamu sebanyak 3 kali. Kemudian di hujung hadis, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, falyamal ma syaa. Kamu buatlah apa yang kamu buat pun, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan segala dosa kamu. Tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan beberapa benda. Kata Imam Nawawi kata, wa annahu law taqarrara zamban mi'ata marrah. Imam Nawawi kata, seandainya satu orang tu dia mengulangi dosa mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. 100 kali dia buat. Au akthar, ataupun lebih daripada tu. Bukan kata 100, lebih banyak daripada tu. Wa taba fi kulli marrah. Dan setiap kali dia ulang buat, setiap kali dia ulang buat tu, dia selang dengan ulang buat tu dengan bertaubat kepada Allah. Kali pertama dia buat, lepas tu dia bertaubat. Kali kedua dia buat, lepas tu dia bertaubat. Kali ketiga dia buat, lepas tu dia bertaubat. Macam tu lah, dia ulang taubat. Maka kata Imam Nawawi apa dia? Qubilat taubatuhu. Ketahuilah bahawa diterima segala taubat dia. Wasaqatat, dan gugur zunubuhu, segala dosa-dosa dia. Allah Ta'ala terima taubat dia dan gugur, diampunkan segala dosa-dosa dia. Kemudian kata Imam Nawawi, walau taba 'anil jami'i taubatan wahidatan ba'da jami'iha sahhat taubatuhu. Kemudian kata Imam Nawawi, seandainya dia bertaubat daripada semua dosa dia tu dengan satu taubat aja, maka sah taubat dia. Banyak kali dia buat ulang, dia taubat tu sekali je, maka taubat dia tadi juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, zaman Bani Israel ada berlaku satu kisah yang kita nak bawakan pada pagi. Ada satu kisah yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Kata dia, aku tak pasti berapa kali aku pernah dengar cerita ni daripada Nabi SAW. Aku tak pasti berapa kali cerita ni pernah didengar. Aku pernah dengar sekali atau 2 kali atau 7 kali, bahkan banyak kali aku pernah dengar jumlah hadis yang lebih kurang macam ni yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Nabi kata, kanal tiflu min bani Israel la yatawarra'u min zambin amalu fa'atatuhu imra'ah fa'ataha 60 dinaran ala an yaqta'ha falamma qa'ida minha maq'ada ar-rijli min imra'atay
Arda'at wa bakat. Faqalat ma yubki. Qalat la walakinnahu amalun ma amilathu qattu wa ma hamalani alaihi illa al-haja. Faqala taf'alina anti hadha wa ma fa'altuhu qattuhu adhhibi fahiya lik. Faqala la wallah la a'si Allahu ba'daha abada. Famata min lailatihi fa asbaha maktuban ala babi. Innallaha qad ghafara Allahu lil kifl. Atau kama qala, hadis riwayat Tirmizi. Baik tuan-tuan, hadis ni lagu mana cerita dia? Ada satu orang lelaki yang Nabi cerita. Lelaki ni satu orang lelaki ni disebut dalam hadis sebagai Al-Kifli. Al-Kifli ni macam mana tuan-tuan? Orang yang dia banyak melakukan maksiat, banyak buat salah, banyak buat dosa. Kira bahasa mudah kita, benda apa yang dia tak buat, semua dia buat. Dia satu orang yang ada segala-galanya. Dia ada kekuatan, dia ada kekayaan, dia ada kemewahan, dia ada harta. Nak dijadikan cerita, satu hari ada satu orang perempuan mai kepada dia. Perempuan ni mai kepada dia dengan hajat yang besar, dengan hajat yang sungguh-sungguh kepada lelaki ni. Perempuan ni dia minta pinjam duit daripada lelaki Al-Kifli ni, lelaki yang banyak buat dosa. Perempuan ni kata, aku nak minta, aku sangat berhajat kepada hang untuk nak minta beberapa bantuan. Maka perempuan ni pun dengan hajat yang diminta, maka Al-Kifli ni dia bagi kepada perempuan ni sitina dinaran, 60 dinar. Minta kepada perempuan ni 60 dinar. Maka Al-Kifli ni kata, lelaki ni kata, 60 dinar itu bukan permintaan besar, itu simple, itu small matter, benda kecil ya, dia kata. Aku boleh bagi, dia kata, dengan syarat, dia kata. Dengan syarat, lelaki ni kata dengan syarat, oleh kerana yang minta tu perempuan, dia kata dengan syarat mesti hang serahkan kehormatan hang kepada aku. Ni lelaki ni yang kata semua benda jahat dia buat ni. Satu orang perempuan minta bantuan kepada dia, dia kata aku boleh tunaikan permintaan hang, bantuan yang hang nak, dengan syarat dia kata hang mesti serahkan kehormatan hang kepada aku. Tuan-tuan, perempuan ni pun dalam hadis ni diceritakan, perempuan ni bila sampai saja masa waktu ketika Kifli ni, laki yang Kifli yang banyak dosa buat silap ni mendekati perempuan ni tiba-tiba teriak. Dalam keadaan ketak ni teriak di depan laki Al-Kifli. Laki ni tanya kepada perempuan ni, pasal apa yang hang duk tak duk teriak dan tiba-tiba ketak ni pasal apa? Maka perempuan tu kata apa? Perempuan tu jawab, dia kata dak, dia kata aku teriak, dia kata aku ketak ni, aku teriak ni bukan pasal apa, dia kata. Kerana perbuatan yang aku tengah nak buat ni, dia kata, aku tidak pernah melakukan dia walau sekali. Aku tak pernah buat perbuatan ni. Aku tak pernah buat perbuatan ni, aku tak pernah buat amalan ni. Dia kata, aku tak pernah melaksanakan benda ni. Hajat yang hang minta kepada aku, bila hang nak merosakkan kehormatan aku boleh bagi. Tapi aku nak habaq bagi, aku tak pernah buat benda ni, dia kata. Aku tak pernah buat. Aku takut sekarang ni, aku ketak sekarang ni, dan kerana tu aku teriak, dia kata. Perempuan ni kata. Kemudian tuan-tuan, bila Al-Kifli ni dengar perempuan ni kata macam tu, Al-Kifli ni terus dia seolah-olah macam tersentak, tuan-tuan.
Dia seolah-olah macam tersentak. Dia kata apa? Dia kata, bagaimana kamu satu orang perempuan yang minta kepada aku dalam keadaan sungguh-sungguh berhajat. Perempuan ni dia mai kerana dengan hajat dia sanggup. Dia sanggup, dia kata, kerana dengan hajat dia, kerana dengan benda keperluan dia, memang dia sanggup. Al-Kifli ni bila dengar, Al-Kifli ni kata apa? Bagaimana satu orang miskin dalam keadaan hajat masih lagi ingat kepada Allah, dalam keadaan memerlukan sesuatu benda masih ingat kepada Allah. Sedangkan aku, dia kata, orang yang memiliki segala-galanya, ada kekayaan, ada kekuatan, boleh pula mengambil kesempatan daripada orang yang memerlukan bantuan. Kata Al-Kifli, macam mana aku boleh lupa kepada Tuhan? Aku boleh letakkan Tuhan di tepi, aku boleh ketepikan Tuhan, aku boleh mengutamakan benda yang selebih daripada tu, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada aku segala-galanya, aku lupa. Tuan-tuan, maka di hujung hadis Al-Kifli dia sebut apa? Dia kata, kalau macam tu, kata Al-Kifli, oleh kerana kamu takut kepada Allah, maka Al-Kifli kata apa? Pergilah kamu. Pilah kamu. Tinggalkan aku. Pergilah kamu daripada aku. 60 dinar yang hang minta ni, hang ambil. Hang ambil 60 dinar ni, hang pilah daripada sini. Aku bagi dengan percuma tanpa ada apa-apa balasan. Kata Al-Kifli itu. Tuan-tuan, dan Al-Kifli itu dia kata apa? Ini yang menarik, tuan-tuan. Dia kata, wallah, dia kata, demi Allah, dia kata, sesungguhnya aku tidak akan melakukan maksiat selepas daripada ini abadan, selama-lamanya. Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai ketika ini, kata Al-Kifli, aku berazam, aku berjanji, dan aku berusaha untuk aku akan meninggalkan semua dosa yang aku lakukan mulai daripada masa ini. Tuan-tuan, Al-Kifli dalam hadis disebut, tak lama selepas daripada tu, famata lailat. Tak lama lepas daripada tu, tuan-tuan, apabila dia bertaubat pada waktu siangnya, pada waktu malam, Al-Kifli ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia. Dia bertaubat pagi itu, malam tu dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, tuan-tuan, dia meninggal dunia dalam keadaan pada masa tu dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala dosa-dosa dia. Tuan-tuan, selepas daripada tu dalam hadis disebutkan apa dia? Al-Kifli, berpagi-pagi Al-Kifli dalam keadaan nama dia sudah tertulis di depan pintu syurga. Al-Kifli yang banyak buat salah tadi ni, yang banyak buat silap tadi ni, yang nak merosakkan kehormatan seorang wanita kerana minta 60 dinar daripada harta dia, dia menolak, dia suruh perempuan tu tinggalkan dia, berazam dia bertaubat kepada Allah. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa nama dia sudah pun dicatat, direkod dan dirakamkan nama dia di hadapan pintu syurga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam hadis ini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan segala dosa-dosa daripada Al-Kifli. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca, mudah je kita ambil faham. Macam ayat Quran awal yang kita baca tadi, apa dia? Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala taubat. Kadang-kadang, tuan-tuan, ada satu orang, ada kadang-kadang daripada kita ni, kadang-kadang mungkin dia melakukan kesalahan dan dia berulang-ulang melakukan kesalahan. Ulang-ulang melakukan kesalahan itu, kena pastikan dia bertaubat kepada Allah dan berazam untuk meninggalkan dosa itu.
Tak kira dosa tu dosa kecil ataupun dosa tu dosa besar. Apabila dia melakukan dosa, maka dia mesti bertaubat kepada Allah dan berazam. Berazam. Bukan ada sebahagian orang dia faham daripada hadis awal yang kita baca tu, dia kata tak apa. Hang buat dosa bagi banyak-banyak, lepas tu hang minta taubat. Tuan-tuan, ada sebahagian orang dia jadikan trend. Apa dia? Dia jadikan trend macam mana buat dosa bagi banyak-banyak, lepas tu kita pergi umrah, dia kata. Buat dosa bagi banyak-banyak, lepas tu kita pergi umrah, kita bersih di sana siap-siap, lepas tu kita balik Malaysia. Buat dosa pula, lepas tu pergi umrah pula. Dia jadi trend, setiap tahun dia pergi umrah. Kerana dia merasakan tempat untuk diampunkan dosa itu hanya di Mekah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa di mana-mana pada bila-bila masa. Dengan syarat mesti bersungguh-sungguh kita memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dengan syaratnya apa? Dengan syarat kita tak main-main. Dengan syarat kita tak main-main. Betul Allah itu Maha Pengampun, tapi bukan bererti tak apalah, buat dosa lah, hari ni berasa nak buat dosa. Buat dosa. Dia kata tak puas lagi, kita minta ampun. Itu konsep dan cara faham yang salah. Cara faham yang betul macam mana? Usaha sebaik mungkin hindar daripada melakukan salah dan dosa. Dan kalau ada kesalahan, kita minta ampun, bertaubat kepada Allah. Dan mohonlah taufik dan hidayah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kesalahan, kesilapan dan juga dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, manfaat kepada kita untuk kita laksana dan kita amalkan insya-Allah. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat kita, menerima dan juga mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan tuan-tuan, antara satu benda yang baik daripada taubat, daripada kita minta ampun kepada Allah, apa dia? Allah akan beri, Allah akan tambah, Allah akan gandakan segala kebaikan dan juga nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Percayalah, yakinlah kepada Allah. Seperti mana yang Allah sebut, yang Nabi Hud pesan kepada kaum dia, kamu minta ampun kepada Allah, wa yazidkum, Allah akan beri, Allah akan tambah kepada kamu dengan semacam banyak penambahan-penambahan. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan insya-Allah untuk kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimin 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.